Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah putusan tahniah sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam menyertai jemaah seluruh dunia melaksanakan wukuf di Arafah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah putusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan The Right Honourable Rishi Sunak MP, Perdana Menteri United Kingdom, ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat United Kingdom bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III yang ke-75 tahun. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam hari ini menyertai lebih 2 juta jemaah seluruh dunia bagi melaksanakan salah satu rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Wukuf merupakan ibadah yang mengumpulkan jemaah haji di Arafah pada 9 Zulhijjah yang turut dikenali sebagai Hari Arafah. Ibadah ini dilaksanakan selepas tergelincir matahari iaitu masa waktu zuhur pada 9 Zulhijjah. Disebut dalam Al-Quran. Khatib mengajak supaya sentiasa mengikut Rasulullah SAW. Terdahulu, rombongan pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan tiba lebih awal di Arafah. Ia adalah sebagai persediaan bagi mengalulukan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arafah. Di samping itu, klinik kesihatan bagi jemaah haji negara beroperasi serta-merta di Kemah Jemaah Haji Negara di Arafah. Kemah Jemaah Haji Negara dilengkapi dengan segala kemudahan yang diperlukan yang boleh memuatkan semua jemaah haji negara termasuk para petugas haji. Dalam pada itu, jemaah haji yang mengikuti paket syarikat Raudah Al-Amin merupakan antara rombongan awal yang tiba di Arafah petang kemarin. Ini diikuti jemaah haji syarikat Darul Ehsan dan Titian. Jemaah yang mengikuti syarikat Al-Hijrah tiba pada sebelah malam waktu setempat. Manakala jemaah yang mengikuti paket syarikat Darussalam Services, syarikat At-Taqwa dan syarikat SCA tiba pada hari ini. Beberapa buah bas disediakan bagi syarikat-syarikat pengendali haji bertolak ke Arafah mengikut jadual masing-masing. Jemaah haji negara berada di Arafah bagi melaksanakan acara kemuncak haji iaitu wukuf di Arafah. Negara Brunei Darussalam dijangka mengalami cuaca aktif sehingga 19 Jun ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam monsun barat daya yang pada lazimnya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera pada kebiasaannya stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa monsun peralihan.
Keadaan angin secara amnya akan bertiup dari arah barat daya semasa tempoh tersebut. Keadaan cuaca diramalkan aktif bagi beberapa hari akan datang sehingga 19 Jun dengan hujan lebat berpetir sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Keadaan laut pada amnya berombang di paras sedikit di bawah 1 meter. Risiko berlaku banjir kilan terutama di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Orang ramai khususnya peminat filem berpeluang menyaksikan beberapa filem dan drama Jepun melalui Festival Filem Jepun secara dalam talian. Dianjurkan oleh Kedutaan Jepun di negara ini, tayangan festival filem tersebut berlangsung petang tadi di Mahakarya Institute of the Arts Asia. Festival berlangsung sehingga 3 Julai. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Tuan Yang Terutama Medatoru Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Nurul Amal Mujiatul Atirah binti Pengiran Surah Negara Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan Siti Kamaluddin Pengasas Bersama Mahakarya Institute of the Arts Asia. We have uploaded Peraduan hafazan Surah As-Sajadah bagi pegawai-pegawai Masjid Daerah Tutong berlangsung pagi tadi di Masjid Kampung Telisai, Tutong. Peraduan dikendalikan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jawatan Kuasa Tamir Masjid Kampung Telisai. 13 peserta menyertai peraduan tersebut. Awang Hazwan Hamizan bin Haji Haminuddin dari Masjid Kampung Telisai muncul johan peraduan tersebut. Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 29 peserta menyertai program Artisan Skills, kursus kemahiran asas roti canai, capati dan nan yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Belia. Program merupakan sebuah program penjenamaan baharu bagi program komuniti yang dihasrat dapat meningkatkan kualiti kursus-kursus komuniti yang ditawarkan di pusat berkenaan. Kursus dikendalikan oleh Awang Haji Wan Ramli bin Wan Ibrahim, tenaga pengajar yang antaranya mengongsikan kemahiran menghasilkan adunan roti terbaik. Turut diadakan penyampaian sijil kepada para peserta yang disempurnakan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, penolong pengarah Pusat Pembangunan Belia. Kursus seumpamanya dihasrat menjadi titik permulaan ke arah melahirkan individu yang berdaya tahan dan menjana pendapatan serta menggalakkan generasi belia dan komuniti untuk berkecimpung dalam perniagaan secara berdikari. Buku Mangroves of Brunei Darussalam Flora and Fauna dan Belalong Under the Canopy diterbitkan daripada hasil kajian dan penyelidikan yang dijalankan oleh ahli akademik di negara Brunei Darussalam. Kedua-dua buah buku berkenaan mempunyai pelbagai maklumat terperinci tentang tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang ditemui di negara ini sekaligus menunjukkan kekayaan biodiversiti. Diterbitkan oleh Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, buku Mangroves of Brunei Darussalam Flora and Fauna menampilkan komposisi bunga utama ekosistem dan vegetatifnya. Ia juga antara lain memaparkan hubungan rapat antara pokok bakau dalam menyediakan habitat penting kepada fauna dan hidupan akuatik. Buku Belalong Under the Canopy, terbitan Universiti Brunei Darussalam UBD bersama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri pula mengetengahkan kepelbagaian biologi unik dan habitat hutan hujan tropika di negara ini. Penerbitan kedua-dua buah buku itu mampu memberikan bahan kajian dan rujukan berharga bagi para pelajar dan penyelidik.
Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin menganjurkan bengkel penyempurnaan tayamum dan solat bagi orang sakit. Bengkel diadakan pagi tadi di masjid berkenaan. Bengkel disampaikan oleh Awang Ahmad Syujai bin Pegawan Mudim Haji Matasim, Pegawai Pelajaran Jabatan Pengajian Islam. Lebih 100 peserta terdiri daripada jemaah Masjid Omar Ali Saifuddin, Muslimah-Muslimah masjid serta orang ramai mengikuti bengkel berkenaan. Bengkel antara lain bertujuan memberikan kefahaman dan gambaran jelas kepada orang ramai tentang tata cara yang betul melaksanakan tayamum dan tata cara mendirikan solat bagi orang sakit. Dalam usaha memperkasa warga emas untuk mengamalkan cara hidup sehat yang berterusan, Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan pagi tadi mengadakan siri program kesihatan. Program berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait. Program antara lain bertujuan untuk melengkapkan warga emas di daerah Belait dengan pengetahuan mengenai konsep dan prinsip halal, konsep asas kebersihan dan keselamatan makanan bagi amalan mapan serta tips amalan semak sebelum beli. Taklimat disampaikan oleh Dayang Norosuri Lawana binti Haji Sulaiman, penolong pensyarah Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Sebanyak 86 pain darah dikutip semasa kempen pendermaan darah bagi daerah Belait yang diadakan bersempena dengan Hari Pendermaan Darah Sedunia 2024. Kempen kendalian Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal diadakan di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait. Kempen bertujuan sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Hari Penderma Darah Sedunia juga memberi peluang kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk menderma darah. Seorang pekerja warga negara Bangladesh dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Rakim berumur 27 tahun dengan bilangan pasport IK026391 hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis berdekatan.